Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh penginjil Yeskiel dan akan diterjemahkan oleh Pak Musasim. Waktu dan tempat saya persilakan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. 还没有聆听主的话语之前，来，我们一起低头祷告。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. 主啊，我们非常渴慕你的话语， Tuhan, kami sungguh mengharapkan pada firman-Mu. 请你接着你的仆人说话， Kiranya melalui hamba-Mu Engkau berbicara kepada kami. 也帮助我们所有聆听你的话语的人， Dan Engkau juga menolong setiap kami yang mendengarkannya. 我们可以专心致志 Sehingga kami boleh dengan konsentrasi 领受你的话。 untuk menerima setiap firman-Mu. 我们这样祈求祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求， Dengan berdoa memohon di dalam nama yang berkemenangan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们这个月呢，进入了改革之月。 Bulan ini kita masuk di dalam bulan daripada reformasi. 我们整个月的整个主题跟改革运动有关系。 Sehingga bulan ini adalah tema kita membahas kepada setiap detil daripada reformasi itu sendiri. 而今天呢，我们要一起探讨归正的精神。 Dan hari ini kita akan khusus membahas daripada semangat reformasi itu. 我邀请大家打开圣经， Saya mempersilakan kita semua membuka firman Tuhan 在约翰福音16章 di Yohanes pasal 16 7到15节。 ayat 7 sampai 15. 约翰福音16章7到15节， Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ke 15. 我们会用印语文来读出来，我们以回应的方式。 Dalam bahasa Indonesia kita akan membaca secara bertanggapan. Ayatnya yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita bersama, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 这是上帝的话语。 Inilah firman Tuhan. 当我们说到改革宗教改革之时， Ketika kita mengatakan tentang reformasi dalam kehidupan beragama, 那我们思想往往的追溯到某一个时代， maka pikiran kita selalu kembali kepada satu zaman tertentu, 或者我们止步在16世纪的某某大人物。 ataupun kepada tokoh-tokoh tertentu pada satu zaman tertentu. 那我们必须澄清这样的一个思想： Tapi kita harus mulai meyakini satu pemikiran. 宗教改革不是只谈过去的事儿， Reformasi bukanlah membicarakan kepada hal yang telah lalu. 现在宗教改革还不断的进行， Reformasi sesungguhnya terus berjalan sampai pada hari ini, 直到耶稣再来为止。 yaitu sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. 而所谓宗教改革的焦点， Oleh karena itu fokus utama daripada reformasi ini 不是每个时代 bukanlah pada setiap zaman 或者某某人物， atau kepada tokoh-tokoh tertentu, 而是在神如何在每个时代以他的方式，他要用的人来进行改革。 tapi adalah Tuhan di dalam setiap zamannya memakai orang-orang tertentu untuk terus mereformasi daripada kita. 如果我们回到经文7节告诉我们， Jikalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan ayat yang ke-7 mengatakan, 耶稣告诉门徒说：“我总有一天要离开， Tuhan Yesus dengan jelas berkata kepada murid-muridnya bahwa satu hari dia akan meninggalkan mereka 然后我会差圣灵。” dan dia akan mengutus Roh Kudus untuk datang. 我们注意看一下动词去和差。 Kita akan melihat pada satu perkataan pergi dan diutus. 我们
表明了有连续性不断的工作。 Di sini ada satu pemahaman bahwa inilah terus berkelanjutan. 他去和差， Dia pergi dan dia mengutus. 正如在旧约神工作， Seperti juga pada perjanjian lama Tuhan bekerja. 新约神工作， Dalam perjanjian baru Tuhan juga bekerja. 在十字架上立了大功， Di mana Tuhan Yesus telah memberikan karya agung penyelamatannya di atas kayu salib. 而神升天的时候，他还继续工作。 Dan ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, dia tetap terus bekerja. 圣灵来的时候，他要复兴教会， Di mana Roh Kudus datang untuk membangkitkan gereja. 向我们分享他的使命以改造世界的热爱， Sehingga dia membagikan misinya yaitu untuk mereformasi dunia ini. 真了不起。 Sungguhlah luar biasa. 耶稣所离开的12个门徒Ketika Tuhan Yesus pergi ada 12 muridnya yang tinggal. ，12个门徒都是很低层的，学业不高。 Kita tahu ke-12 murid ini dengan pendidikan yang rendah dan daripada kasta sosial yang paling rendah. 后来我们知道，基督徒成为了全世界最大的信仰团体。 Kita tahu bahwa mereka menjadikan ini satu komunitas terbesar di dunia pada saat ini. 包括你和我在其中。 Termasuk Anda dan saya. 若不是神的工作，是完全不可能做到的。 Jikalau bukan ini pekerjaan daripada Tuhan, maka mustahillah ini bisa terjadi. 因此，不觉得奇怪呢？改革家马丁·路德曾经讲了一句话： Dan tidaklah heran Martin Luther pernah berkata, 我们每一年都会纪念马丁·路德所做的事情。 seperti kita setiap tahun memperingati apa yang telah Martin Luther lakukan. 可是注意，马丁·路德说什么？ Tetapi kita perhatikan apa yang Martin Luther katakan. 真正的改革家不是我， Seorang yang telah menjadi reformator yang sesungguhnya bukanlah dia, 而是神。 tetapi Tuhan. 我只是为神预备道路，好像使徒约翰一样。 Bahwa saya hanya mensiapkan jalan bagi Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. 若整个改革的焦点是人， Oleh karena jikalau reformasi itu hanya berfokus pada manusia, 如果一天一个人没有热情了，没有尾声呢？ jikalau manusia satu hari kehilangan antusiasnya dan tidak lagi berkomitmen, 改革就停止了。 maka reformasi itu akan berhenti. 如果我们停止在某一个时代， Jikalau reformasi itu berhenti pada satu zaman, 非常的僵化。 maka itu menjadi reformasi yang sangat kaku. 但是如果整个改革是神发起的， Jikalau reformasi adalah daripada Tuhan sendiri yang membangkitkan, 无论什么样的挑战， maka menghadapi tantangan apapun, 改革一定连续不断的进行。 maka reformasi itu akan teruslah berjalan. 历史证明了， Dan sejarah telah membuktikan, 圣殿被毁， walaupun bait suci telah dihancurkan, 领袖所有都是偏离正道， banyak pemimpin telah melenceng daripada ajaran yang benar. 神总是会用一个人、 Tetapi Tuhan tetap bisa memakai seseorang 某一件事、某一个事件， atau melalui kejadian tertentu 归正他的子民， untuk kembali menyadarkan umatnya. 甚至他自己来到世界， Bahkan dia sendiri datang ke dunia ini 进行了人类最伟大的改革。 menjadi seorang reformator yang agung bagi manusia. 耶稣来到世界的时候， Tuhan Yesus datang ke dunia ini. 他定义了人整个已经非常僵化、非常腐烂的价值观。 Dia meredefinisikan ulang kembali bahwa nilai-nilai yang telah usang ini. 耶稣说：“我实实在在的告诉你， Tuhan Yesus berkata, dengan sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, 我实实在在的告诉你，以前想的都是错的， aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, apa yang menjadi pemikiranmu selama ini adalah salah. 现在我实实在在的告诉你， Sekarang aku sungguh-sungguh mengatakannya kepadamu, 前面的要成为后面的， yang di depan akan menjadi yang di belakang, 高的要成为低的， yang tinggi akan 低 direndahkan, 的要将被升高。 yang rendah akan ditinggikan. 人打你的脸，你再给他另一脸， Ada yang menampar pipi kanan, engkau berikan pipi kirimu. 你怕死吗？ Apa engkau takut mati? 死才有生命。 Engkau mati maka engkau dapatkan kehidupan. 你怕羞耻吗？ Engkau takut dipermalukan? 羞耻才得荣耀。 Engkau dipermalukan, engkau akan dimuliakan. 我们要寻求地上的国度， Janganlah engkau mencari kerajaan di dunia ini. 找了天上的国度。 Carilah kerajaan yang dari surga. 教会不是地方， Gereja bukan lagi menekankan pada tempat. 教会是人。 Gereja adalah pada setiap individunya. 耶稣来这个世界，他进行了改革， Oleh karena Tuhan Yesus datang untuk mereformasi dunia. 然后呢，他在十字架上改革了整个人类的身份。 Sehingga di atas kayu salib dia telah merubah status manusia. 所以呢，没有一个国家的人、 Sehingga tidak ada satu orang pun di satu negara 社会团体 ataupun satu kelompok sosial tertentu 比基督徒还要尊贵。
yang lebih berharga daripada komunitas daripada pengikut Yesus. 为什么可以这样说呢？ Mengapa kita bisa berkata demikian? 因为基督徒我们得的是一流的恩典， Karena kita mendapatkan anugerah yang terbesar 然后呢，我们被称为神的儿女， dan kita mendapatkan status sebagai anak-anaknya. 而我们的前途是荣耀的前途 Dan 啊！ masa depan kita adalah masa depan yang penuh kemuliaan. 升天后， Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 圣灵继续做了改革的工作。 maka Roh Kudus telah melanjutkan pekerjaan reformasi ini. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudaraku terkasih, 如果上帝之前呼召了保罗、 jikalau Tuhan telah memanggil Paulus, 马丁路德、 memanggil Martin Luther, 加尔文， dan memanggil Calvin, 当然在这个时代，上帝要复兴我们每个人， tentu saja pada zaman ini juga Tuhan akan membangkitkan setiap kita, 使我们每个人具备了改革的精神， sehingga kita memperoleh semangat daripada reformasi ini, 拥有了好像耶稣一样的一颗心。 dan kita memiliki hati seperti Yesus. 今天我们将从经文学习3件事情。 Dari hari ini dari firman Tuhan kita akan belajar 3 hal. 圣经怎么样如何在我们生活当中做了一些改革， Bagaimana firman Tuhan telah mereformasi dalam kehidupan kita. 接着圣灵做了改革， Dan juga Roh Kudus sendiri yang telah memberi semangat daripada reformasi itu sendiri. 我们看到第1节， Kita lihat daripada yang pertama. 那圣经规正我们的本性，使我们拥有了规正自我的精神。 Maka Roh Kudus itu mereformasi diri kita, natur diri kita supaya kita mempunyai semangat untuk mereformasi diri kita sendiri. 1940年， Di tahun 1944, 有日本的将军叫做 Hiro Onanda， ada seorang jenderal Jepang yang bernama Hiro Onanda. 他被差去菲律宾的卢邦岛， Dia diutus ke Filipina, ke Pulau Lupang. 然后呢，他要去那边攻打卢邦岛。 Di sana dia diperintahkan untuk menyerang Pulau Lupang ini. 那过了1年，我们知道呢，有炸弹笼炸了 Hiroshima 和 Nagasaki。 1 tahun kemudian kita tahu ada pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. 哇，我们知道日军呐、向盟军投降了。 Dan kita tahu bahwa tentara Jepang menyerah kepada tentara sekutu. 但是很奇妙的是，这个卢邦岛的日本人不知道日本已经被打败了， Tetapi tentara Jepang yang berada di Lupang ini mereka tidak tahu berita hal ini. 他们一直打，一直打，一直打。 Mereka terus berperang dan terus berperang. 当地的菲律宾警察已经用麦克风告诉他们， Sehingga aparat keamanan di Filipina ini telah menggunakan mikrofon mengumumkan hal ini. 不要打了， Mereka memberitakan bahwa jangan lagi berperang. 日本已经惨败了。 Jepang sudah dikalahkan. 可是 Hiro Onanda 不相信， Tapi Hiro Onanda dia tetap tidak percaya. 用今天的话说啊，这个是 hoax。 Dia mengatakan ini satu berita hoax. 他一直不断的战斗，战斗，战斗。 Dan terus dia berperang dan dia berperang. 经过29年， Dan melewati 29 tahun kemudian, 他终于意识到， dia barulah menyadari, 哎，我打什么呀？ apa yang sedang saya perangi. 日本就早投降了。 Ternyata memang Jepang itu sudah dari awal dikalahkan. 主所爱的弟兄姐妹， Saudara-saudaraku yang terkasih, 这个故事是否也讲述了我们的属灵情况呢？ kejadian ini juga seperti menceritakan tentang kerohanian kita yang sesungguhnya. 很多基督徒忘记了自己的罪已经被耶稣基督打败了。 Banyak kita murid-murid Yesus lupa bahwa dosa kita telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. 但是我们仍然享受在罪中， Tapi kita masih menikmati hidup di dalam dunia, dalam dosanya ini. 我们从来没有自我改革的精神。 Sehingga kita tidak mempunyai semangat untuk mereformasi diri sendiri. 我就是这样呀， Inilah saya. 为什么要改啊？ Kenapa saya harus berubah? 已经非常好了。 Saya dalam keadaan baik-baik. 我们好像日本人一样， Saya seperti orang Jepang ini. 就算我要改变， Kalaupun saya mau berubah, 我是要靠我自己的能力战斗改变改变。 saya akan menggunakan kekuatan diri saya untuk melawan ini semua. 或者可能有一些人不想改变， Atau sebagian orang memang dia tidak mau berubah. 等了5年、 Setelah 5 tahun, 6年、 6 tahun, 29年， 29 tahun, 等他老了、 setelah dia tua, 生病了、 dia sakit, 家庭破乱了， keluarga banyak yang hancur, 再想是否要改变。 baru sadar ingin berubah. 如果我们看到8节经文告诉我们，
Di ayat ke-8 dan ayat ke-9 memberitahukan pada kita, 如果圣灵降临的时候， ketika Roh Kudus datang ke dunia ini, 我们将从世界之罪责备自己。 maka kita diinsafkan akan dosa dalam diri kita sendiri. 所以圣灵来的时候，邀请我们进入了悔改和成长之路。 Oleh karena Roh Kudus telah membawa kita untuk menginsafkan dosa kita dan kita bisa bertobat di hadapan Tuhan. 所以，我们经历圣灵改革的人， Oleh karena setiap kita yang telah diubahkan, diinsafkan oleh pada Roh Kudus ini, 我们一定具备了自我改善的精神。 maka kita mempunyai semangat untuk mereformasi diri kita sendiri. 这样的人一定非常讨厌恶事， Maka orang demikian dia akan membenci segala dosa. 他不可能喜欢， Dia tidak akan suka lagi pada dosa. 而且当他有意愿能改变的时候， Dan ketika dia mempunyai keinginan untuk berubah ini, 不是靠自己的能力实行的， keinginan ini bukanlah daripada kekuatannya untuk bisa melaksanakannya, 而是圣灵的力量使他实现。 tetapi dia bersandar kepada Roh Kudus untuk boleh melaksanakannya. 如果不是来自圣灵，无论是我们多么的努力， Jikalau bukan daripada kekuatan Roh Kudus, berapapun kekuatan kita ini, 总有一天我们会放弃，一切会失败。 satu hari kita akan menyerah dan kita akan gagal. 就像他可以改变呢、 Jikalaupun dia bisa berubah, 我看他好像今天更好， kita melihat dia hari ini sepertinya lebih baik. 可能没有圣灵，一切都是非常表面、非常肤浅的。 Maka jikalau tidak ada Roh Kudus, maka sesuatu terjadi begitu dangkal. 我们非常的小心， Kita harus hati-hati. 这样肤浅的改变是非常的危险的。 Perubahan yang dangkal ini sangatlah berbahaya. 我们整个世界呢，天天叫我们呢，教会要改，人要改， Kita melihat dunia selalu mendengungkan gereja harus berubah, manusia harus berubah. 不改的教会是死的教会， Gereja yang tidak berubah adalah gereja yang mati. 不改的人是死的人。 Manusia yang tidak berubah adalah manusia yang mati. 改变当然是要的， Tentu saja berubah itu perlu. 它是什么样的改变？ Tapi perubahan yang bagaimana? 是外壳，是很肤浅的， Ataukah perubahan yang luar yang sangat sedikit ini, rendah ini? 或者核心的改变？ Ataukah perubahan pada intinya? 我们基督徒，我们教会，我们不需要太多外在的更新， Jikalau kita adalah gereja, kita janganlah mementingkan pada penampilan lahiriahnya 我们不是 saja. 注重在外在的豪华，其他人有那个，我一定要有那个。 Jika tahu kita seperti orang dunia, orang lain punya apa, kita harus punya apa. 我们需要的是圣灵。 Yang kita butuhkan adalah daripada Roh Kudus. 比如说，我有米，我有米袋， Engkau ada, saya ada. 米袋beras dan kantong beras。 Kita punya beras dan kita punya karung beras. 我们可以把这个米袋换了各种各样更新的包装， Bisa saja kita mengganti akan karung beras ini dengan bermacam-macam karung berasnya. 好吗？ Apakah itu lebih baik? 当然是好啊。 Mungkin saja lebih baik. 可是如果米的质量不改， Tetapi kualitas beras itu tidak berubah, 多么好的包装也没有什么用。 sebagus apapun karung beras itu tentu tidak ada gunanya. 我们需要的是核心的改变， Yang kita butuhkan adalah perubahan esensi atau intinya. 而这个核心的改变将带来外在的更新。 Sehingga perubahan esensi akan membawa pembaharuan di luar. 当然，我们知道罪呢，罪的力量是不容易征服的， Kita tahu dosa itu tidak mudah untuk dikalahkan. 要改变不容易呀、 Untuk berubah memang tidaklah mudah. 俗话说：“江山易改，本性难移。” Kita bisa merubah gunung, tapi kita sulit merubah sifat seseorang. 但是，如果我们已经经历了圣灵的改革， Tapi jika seseorang telah direformasi oleh Roh Kudus, 他具备了改善自我的精神， sehingga dia mempunyai semangat untuk mereformasi dirinya sendiri. 尽管困难重重，我们跌倒， Walaupun menghadapi situasi kesulitan dan jatuh bangun, 我们还有毅力，还有科目重新起来。 dia tetap mempunyai kekuatan dan kerinduan untuk tetap bisa bangkit kembali. 我们不是因为情况而放弃。 Dan dia tidak oleh karena keadaan dia menyerah. 马丁路德，他曾经以自己的罪战斗， Martin Luther pernah dia bergumul dengan dosanya. 他尝试以自己的力量征服了罪恶。 Dia mencoba dengan kekuatan dirinya untuk mengalahkan dosa. 他天天祷告，折磨自己，进食， Dia setiap hari berdoa menyiksa dirinya dan dia berdoa puasa. 每周一次认罪。
Setiap minggu dia berdoa mengaku dosa. 祷告会前，他会念27次的主祷文。 Sebelum dia berdoa, dia berdoa Bapa kami 27 kali. 他越发现了，越努力靠自己征服罪恶， Dia mendapati ketika dia semakin berusaha untuk mengalahkan dosa, 好像他的心越不平静。 tapi hatinya semakin tidak ada damai. 可是当他仰望基督的伤口， Dan ketika dia melihat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, 他依靠的是神的恩典。 yang dia andalkan ada anugerah daripada Tuhan sendiri. 马丁路德发现，我现在在干嘛呀？ Dan dia mendapati dirinya sendiri apa yang sedang dia lakukan. 他发现了救赎呢是一种礼物， Dia mendapati bahwa keselamatan itu adalah hadiah yang terbesar. 信心不是靠我的能力， Iman bukan bersandar kepada kemampuan dirinya lagi. 他越靠主，越靠圣灵，他反而越平静。 Maka semakin dia bersandar pada Roh Kudus, semakin dia mendapatkan ketenangan damai. 而他越靠圣灵，他不断的改革自己。 Sehingga semakin dia bersandar kepada Roh Kudus, maka semakin dia mampu untuk mereformasi dirinya. 但是其改革不是责备自己，觉得自己不足，而是喜乐的。 Dia mereformasi dirinya bukan terus menyalahkan dirinya, tetapi ada sukacita di dalamnya. 他知错改错， Dia tahu dia salah, maka dia berubah. 他跌倒又站起来。 Dia jatuh, kemudian dia bangun kembali. 弟兄姐妹，也许在上帝的面前， Saudara-saudaraku, kita di hadapan Tuhan, 我们也许觉得我很多方面呢是不完美， kita merasa di depan Tuhan bahwa kita banyaklah hal yang tidak sempurna. 我们属灵生活是乱七八糟， Kehidupan kerohanian kita begitu berantakan. 我们还有犯罪， Kita masih sering berdosa, 但是不要担心， tapi kita jangan khawatir. 是因为这是我们呢，我们人是不完美，我们是软弱的人。 Inilah kita manusia, bukanlah manusia yang sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. 我记得唐牧师曾经这样说： Seperti pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, 谁认为自己是完美， siapa yang menganggap dirinya sempurna, 其实不完美； sebenarnya dia tidak sempurna. 当认为自己还没完美， Dan ketika dia menyadari dirinya tidak sempurna, 本来就是没有完美。 memang dia sesungguhnya tidaklah sempurna. 但是谁愿意走向完美， Tapi seseorang ketika dia mau maju menuju kepada kesempurnaan, 他一定认为自己是不完美。 maka dia merasa dirinya sendiri belumlah sempurna. 各位弟兄姐妹，没有一个完美的人， Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna, 但是没关系， tapi tidaklah apa-apa. 不要总是看你自己， Janganlah terus melihat kepada diri sendiri, 看到你自己的弱点， melihat pada kelemahan diri 不 sendiri. 要依靠自己， Jangan bersandar pada kekuatan diri 你要 sendiri. 仰望基督的伤口， Biarlah kita bersandar pada karya penebusan Kristus. 你要依靠圣灵。 Kita bersandar pada Roh Kudus 虔诚的祷告说 dan kita berdoa dengan tulus. 神，这就是我， Tuhan, inilah saya. 我是个罪人。 Saya seorang berdosa. 他说谢谢你不断呢改变了我， Saya bersyukur Tuhan, Engkaulah yang telah mereformasi diriku. 你在我的心不断的鼓励和责备我， Engkau di hatiku terus mendorongku dan memberikanku kekuatan, 提醒了我。 mengingatkan saya. 我相信这是圣灵的工作， Saya percaya inilah kekuatan pekerjaan daripada Roh 我 Kudus. 我要努力改变， Saya akan terus berusaha untuk berubah. 请你帮我。 Tolonglah saya. 我们要相信，当我们的不完美来到完美的神，那我们的不完美就成为完美。 Dan saya percaya kita yang tidak sempurna datang ke hadirat Tuhan yang sempurna, maka kita akan disempurnakan. 但是如果我们总是以为自己完美，不找完美的神， Dan kita merasa diri kita sempurna, maka kita tidak perlu lagi mencari yang sempurna ini. 那我们不完美就永远不完美， Maka kita yang tidak sempurna ini selamanya tidak akan pernah sempurna. 而我们活在自以为完美的生活。 Dan kita hanya terus menganggap diri kita ini sudah sempurna. 因此，从这个角度来看， Dari perspektif yang demikian, 改革运动不单单谈到影响很多人的运动， maka gerakan reformasi tidaklah selalu pada gerakan massa. 也不是对权威的反对啊 Dan，juga satu gerakan massa untuk melawan otoritas yang berkuasa. 不仅仅是在教会的门贴上95条的反对理由， Bukan terus membuat 95 dalil untuk menentang gereja dan menempelkannya di pintu gereja. 但是如果我们的心有上帝的工作， Tapi jikalau Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, 他提醒我们， Dia mengingatkan kita, 责备我们， supaya kita menyadari kesalahan 我们 kita. 心有来自神的渴慕和负担， Hati kita ada kerinduan
dan beban yang diberikan. 而当我们回应的时候，这是真正改革的开始。 Dan ketika kita merespon daripada Tuhan ini, maka dimulailah reformasi di dalam diri kita. 各位弟兄姐妹，自从我们相信耶稣基督的时候， Sejak kita mulai percaya dan menerima Yesus dalam hidup 我 kita, 们是否有自我改善的精神？ apakah kita telah mempunyai semangat mereformasi diri kita sendiri? 如果有什么错的，我不单知错，但是我有勇气改错。 Jadi bukan hanya ketika kita tahu diri kita salah, tapi kita pun mempunyai keberanian untuk bisa merubahnya. 今天的经文，我们看到上帝的心肠， Firman Tuhan telah memberitahu pada kita isi hati Tuhan. 他渴望我们所有人都尽力改革， Dia sesungguhnya mengingini setiap kita mengalami reformasi, 不是等明天， bukan menunggu esok, 或者等我们的家庭堕落， bukan menunggu anggota keluarga atau keluarga kita hancur, 不是等我们每天实行的罪来影响我们的生活， dan bukan menunggu akibat perbuatan dosa ini sudah terjadi dalam hidup kita. 而是现在我们就能改变， Tapi saat ini kita bisa berubah. 在基督里所有的人，我们就能归正。 Setiap kita di dalam Kristus akan bisa kembali direformasi oleh Tuhan. 我们的选择是如何？ Apakah pilihan hidup kita ini? 我们看到8节和9节， Kita lihat di ayat ke-8 dan ke-9. 圣经描写了2种人。 Di dalam firman Tuhan telah mendefinisikan ada 2 jenis manusia. 第一呢，是因为圣灵悔改； Ada satu orang jenis manusia oleh karena Roh Kudus mereka bertobat. 有的是继续活在罪中。 Dan jenis manusia yang satu lagi dia tetap hidup di dalam dosa. 我们每个人就可以成为杀人犯的保罗。 Maka setiap kita bisa menjadi seperti Paulus yang bertobat. 我们是有黑暗的历史， Kita mempunyai masa lalu yang gelap. 可是我们可以悔改改变， Kita bisa bertobat dan kita diubahkan oleh Tuhan. 或者我们现在呢，带着宗教的身份， Atau kita sekarang sedang membawa status religius kita di dalam masyarakat. 好像文士、法利赛人一样。 Seperti seorang ahli Taurat, ahli Farisi. 但是我们的生活不断把耶稣钉在十字架上。 Tapi kehidupan kita tidak henti-hentinya menyalibkan kembali Yesus. 目前我们是属于哪种人？ Sekarang kita termasuk golongan yang mana? 我们看到第2点呢，我们要强调的圣灵归正我们的思想，使我们有归正真理的精神。 Yang kedua, Roh Kudus mereformasi diri kita adalah supaya kita kembali mempunyai pemikiran kembali kepada kebenaran ajaran kebenaran itu. 今天很多教义呢是不符合圣经， Hari ini banyaklah pemikiran dan pengajaran yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. 拒绝了圣经的真理和权威。 Mereka telah menolak firman Tuhan dan otoritas daripada firman ini. 可是当我们注意他的教义的时候， Kita perhatikan kepada pengajarannya. 也教我们要充满爱心， Mereka hanya mengajarkan kepada cinta, cinta kasih. 然后成为更好的人。 Menjadi manusia yang lebih baik. 但是具备真正改革精神的人， Tetapi orang yang sungguh-sungguh direformasi oleh Roh Kudus, 他不单单注重自我行为的改变， bukan hanya kepada perilaku yang direformasi oleh 但是 Tuhan. 呢，他一定重视真理， Dia juga mementingkan kepada kebenaran itu. 活在真理的精神。 Dia adalah hidup di dalam kebenaran itu. 我曾经听到有一条声明说， Ada satu statement yang mengatakan, 我们基督徒同胞也不要相互批评对方的教育， kita sesama orang Kristen janganlah saling mengkritisi. 不要批评对方的教导， Janganlah mengkritisi ajaran daripada yang lainnya. 也不要谈神学，什么神学不要 Janganlah 谈。 bicarakan kepada doktrin pengajaran. 特别呢是在 COVID-19 的期间里面， Terlebih pada masa COVID-19 sekarang ini. 我们需要的是散发爱心，可以吗？ Yang perlu sekarang kita adalah menyebarkan kasih. 我们要安慰人、鼓励人，可以吗？ Kita harus menolong, membangunkan setiap orang. 这个是时代的精神。 Inilah pendapat pada zaman dunia ini. 说真理被看为一个无情的行为， Sehingga ketika kita menjelaskan kebenaran dikatakan sebagai hal yang tidak manusiawi. 我们必须强调的是， Yang perlu kita tekankan, 无论是有疫情没有疫情的话， ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, 我们必须爱人， kita tetap harus mengasihi sesama, 我们要爱罪人， mengasihi orang berdosa, 我们要爱迷失的人， mengasihi orang-orang yang terhilang, 对有错误思想的人，我们要爱他。 mengasihi pemikiran-pemikiran yang telah salah. 但是我们爱他不爱他的教义， Kita mengasihi orangnya tapi bukan kepada 我 ajarannya. 们对事不对人。 Kita mengasihi kepada
ajaran yang sesungguh kebenaran, bukanlah kepada manusianya. 我们看到神他非常厌恶罪恶， Kita tahu bahwa Tuhan sangat membenci kepada dosa, 不是罪人， tapi Dia bukan membenci pada manusia. 他关心我们， Dia memperhatikan kita. 不是关心我们的罪。 Dia bukan memperhatikan dosa kita. 圣经告诉我们， Firman Tuhan mengatakan kepada kita, 若是就是说是， jikalau iya, katakanlah iya. 不是就说不是， Jikalau tidak, katakanlah tidak. 清楚了明， Di luar itu, 黑白分明， jelaskanlah yang putih dan hitam. 不可脱节。 Janganlah berdamai. 注意一下， Engkau harus perhatikan. 真理就是真理，就算没有人相信； Kebenaran adalah kebenaran, walaupun tidak ada satu manusia pun yang percaya. 谎言就是谎言，就算所有人相信。 Kebohongan adalah kebohongan, walaupun setiap manusia percaya kepada kebohongan itu. 13节告诉我们， Ayat ke-13 mengatakan pada kita, 这等圣灵来的时候， pada saat kedatangan Roh Kudus, 他会引导我们每个人明白神所说的一切 Dia 话， menuntun kita untuk mengerti pada setiap kebenaran firman Tuhan. 让我们明白一切的真理。 Mengerti pada setiap kebenaran. 经文所出的真理是什么呢？ Hari ini kebenaran kita dapatkan apakah itu? 经文告诉我们，真正的真理指的是耶稣一人。 Firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran yang sejati adalah kepada tokoh Kristus sendiri. 他的教导、他的行为、他的话语。 Di mana pengajarannya, perkataannya, dan perbuatannya. 因此呢，当圣灵来的时候，他巨大的改革是要改变人的思想， Sehingga Roh Kudus datang adalah untuk mereformasi pada pemikiran diri kita. 让我们充满真理， Sehingga kita boleh dipenuhi dengan pemikiran kepada kebenaran. 重视真理， Mengutamakan kebenaran. 思考真理，回归圣经。 Memikirkan kebenaran dan kembali kepada firman. 为什么要回到圣经？ Mengapa kita harus kembali kepada firman? 因为圣经指向是耶稣。 Karena firman menunjuk kepada Kristus. 我们看到耶稣跟他的门徒在以马纽斯的路上行走的时候， Kita lihat ketika Yesus berjalan bersama muridnya di Emmaus. 然后呢，他讲了从旧约到新约， Dia menjelaskan daripada perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru ini. 指向的是谁？ Menunjukkan kepada siapa? 是耶稣。 Menunjukkan kepada Yesus sendiri. 那当我们说我们是基督徒， Dan kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. 当我们读经的时候，我们是否已经祷告了，求圣灵来引导我们明白真理呢？ Pada saat kita membaca firman Tuhan, apakah kita terlebih dahulu berdoa, memohon Roh Kudus menunjukkan kepada kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan? 或者我看圣经，我有什么样的感觉，我有什么样的认识，我把全部放进去了。 Atau ketika kita membaca firman Tuhan, apakah yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan itu yang menjadi patokan? 或者在我们日常生活的计划决定，从来没有跟是否合乎圣经对照起来。 Apakah ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam perencanaan-perencanaan kehidupan kita, apakah kita menyesuaikannya dengan firman Tuhan? 那如果没有的话， Jikalau tidak demikian, 我们跟世界没有圣经、没有基督的人有什么样的区别呢？ maka kita dengan orang-orang dunia apakah perbedaannya? 他们没有基督，没有圣经， Mereka tidak memiliki Kristus, mereka tidak memiliki firman. 他们也可以这样做。 Dan mereka bisa melakukannya seperti ini. 如果没有靠圣经，没有回到圣经，没有回到基督的话， Jikalau kita tidak kembali kepada firman, tidak bersandar kepada Kristus, 一切只停留在我们的逻辑或者经验之上，而不是真正的真理。 maka segala sesuatu yang terjadi hanya berhenti kepada logika kita dan pengalaman diri kita yang bukan dibangun di atas kebenaran. 我说我是已经基督徒， Pada saat kita berkata, saya adalah murid Kristus, 是否我有一种渴慕来理解、学习真理呢？ apakah saya mempunyai kerinduan untuk belajar kepada kebenaran? 我们应该感到非常的羞耻， Kita harus merasa malu. 因为基督徒以外的人， Karena orang-orang di luar Kristus, 他们努力学习圣经， mereka juga sungguh-sungguh belajar pada firman Tuhan. 但是现在圣经已经白白给我们了， Sekarang firman Tuhan telah jelas-jelas ada di depan kita. 但是我们没有好好思考它。 Dan kita tidak sungguh-sungguh merenungkannya. 记得我们基督徒的任务不是维持真理， Ingat, misi daripada seorang murid Kristus bukanlah membela kebenaran. 我们的任务不是维持真理，因为真理可以维持他自己。 Tugas kita bukanlah membela kebenaran, karena kebenaran dia mempunyai otoritasnya sendiri. 他可以维护自己。
Kebenaran mempunyai otoritasnya sendiri. 我们这个时代需要的是什么？ Di zaman ini apa yang kita perlukan? 真正反思真理， Yaitu sungguh-sungguh merenungkan dan menjalankan kebenaran. 我们宣扬和活出真理。 Dan kita bisa mengabarkan tentang kebenaran itu. 而且，当我们宣扬真理和活出真理的时候， Dan kita mengabarkan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu sendiri. 真理会自己把黑白分明， Maka kebenaran itu yang memisahkan antara hitam dan putih. 自然而然的。 Dan dengan otomatis akan terjadi. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 我们看到上帝特别的爱我们， kita melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap manusia. 他希望我们每个人成为思想和行为上不迷失的门徒。 Dia Tuhan ingin pikiran kita dan perbuatan kita janganlah menjadi orang Kristen yang asal-asalan saja. 他要引导我们回家吧，回归真理吧， Dia 回归真路。 Dia menuntun kita untuk kembali kepada jalan yang benar. 当我说到回到的时候，回的时候， Pada saat kita berkata kembali, 有人说回去是非常古董古老的事。 ada orang berpendapat bahwa kembali itu adalah satu prinsip yang kuno. 我们为什么要回去呢？我们是要往前，改革是要更新往。 Kenapa kita harus kembali? Bukankah reformasi harus terus berjalan ke depan? 首先呢，如果我们对过去呢有一个非常负面的看法，这个是错的。 Jikalau kita melihat bahwa kembali adalah satu konotasi yang negatif, itu adalah satu pandangan yang salah. 因为我们很多人生的决定是依据我们以前的经验决定我们的未来的。 Karena banyaklah keputusan kita pada hari ini dipengaruhi oleh masa lalu kita. 而且我要强调的不是说过去一定比前面的好， Dan saya menekankan bukanlah masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. 你可以往前， Tentu saja kita harus maju ke depan. 你可以往后， Kita boleh mundur. 可是你必须回到真正的基础，那就是圣经神的真理。 Tapi kita harus kembali kepada dasar yang benar, yaitu dasar daripada firman Tuhan. 所以改革不是谈回去，一直往前，或者一直往过去， Maka reformasi bukan menceritakan tentang yang lalu ataupun terus maju ke depan. 而是回到圣经， Tetapi adalah menjelaskan kepada esensi pada firman Tuhan itu sendiri. 回到耶稣基督， Kembali kepada Kristus. 这个是最重要的。 Ini adalah hal yang paling esensi. 如果在我们日常生活当中，我们常常思考反思我们的身份， Jikalau dalam kehidupan sehari-hari kita terus menintrospeksi diri kita sendiri. 我们思考教会是什么，我们信徒是什么， Dan kita menyadari bahwa gereja itu yang bagaimana dan sebagai seorang percaya harus yang bagaimana. 当我们有什么样的决定，我们看一下是否符合真理的时候， Dan ketika mengambil keputusan apakah kita sesuai dengan pada firman Tuhan, 这样的人、这样的教会，神所喜悦的。 maka orang-orang yang demikian, gereja yang demikian adalah gereja yang diperkenan oleh Tuhan. 若我们思想转移了， Jikalau pikiran kita telah berubah fokusnya 我们没有依靠圣灵， dan kita tidak lagi bersandar kepada Roh Kudus 不重视顺从圣言， dan kita tidak lagi taat kepada firman Tuhan, 不宣扬耶稣基督， tidak lagi mengabarkan Kristus, 那就我们堕落的开始。 maka itulah awal daripada kemerosotan kita. 最后， Dan yang terakhir, 圣经归正我们的态度， Roh Kudus mereformasi karakter kita 使我们拥有荣耀归主的精神。 sehingga kita mempunyai semangat untuk memuliakan nama Tuhan. 如果没有圣灵，哪怕我们就活在自我的世界。 Jikalau kita tidak direformasi karakter kita, maka hidup kita akan hidup di dalam keakuan. 全部属于我的，这个是我的， Maka semuanya ini adalah milik saya, milik saya. 连我要改变成为更好的人， Dan saya menjadi manusia yang lebih baik, 我是属灵的人， menjadi manusia yang rohani 是为了我。 adalah untuk saya. 但是呢，我们看到14到15节告诉我们， Tapi ayat ke-14 dan 15 mengatakan pada 当 kita, 圣灵降临的时候， pada saat Roh Kudus datang, 我们将一切明白。哦，原来不是谈到我的事情， barulah kita mengerti semua itu bukanlah membicarakan kepada diri si aku ini. 一切是从父而来。 Inilah sesuatu semua berasal daripada Bapa. 这个是真正改革的精神。 Inilah inti daripada reformasi itu sendiri. 我存在不是为了我， Aku ada bukanlah untuk diriku. 神有不是为了我， Tuhan ada bukanlah untuk diriku. 神有因为他是神，
Tuhan ada karena Dia adalah Tuhan. 而我在是因为我要荣耀神， Dan aku adalah untuk memuliakan Dia. 一切都是为了荣耀主的生命。 Semuanya adalah untuk kehidupan, untuk memuliakan nama Tuhan. 当我们明白一切呢是从神而来， Dan kita memahami bahwa semuanya daripada Dia. 我们的改革不是硬邦邦的改革， Maka reformasi ini bukanlah reformasi yang kaku lagi. 而是非常温柔的改革。 Maka reformasi yang penuh dengan kelemah lembutan. 为什么？ Mengapa? 因为我们从谦卑开始， Karena kita mulai dari kerendahan hati. 越改变 Semakin berubah, 越谦卑， semakin rendah 而 hati. 不是越改变 Bukan semakin berubah, 越高高在上。 seperti merasa lebih tinggi daripada yang lain. 这样的态度是非常的重要。 Maka sikap karakter demikian adalah sangat penting. 还有呢，我们有另一个大错误， Dan satu lagi hal yang sangat salah. 我们常常有这样的态度，把属世的跟属灵的分开的很明。 Kita sering beranggapan memisahkan antara sekuler dan yang rohani, spiritual. 有人呢看的属世太重了， Ada yang menganggap sekuler lah yang paling penting. 属灵的是比较低的。 Maka spiritual itu sebenarnya lebih rendah. 虽然他不说出来， Walaupun dia tidak katakan, 他的动作能看得到的。 tapi kita lihat daripada tindakan dia. 学业可以熬夜， Oh, kalau saya belajar saya harus bisa sampai tengah malam. 我赚钱我不管，我都是要赚钱。 Kalau saya mencari uang, saya akan terus bergiat mencari uang. 如果侍奉呢，哎呀，等明天再说吧。 Kalau saya melayani, tunggu besok-besok aja. 或者反过来说， Atau sebaliknya, 我们属灵的看得太重了， kita terlalu menitik beratkan kepada kerohanian spiritual. 属世的看得太低了。 Menganggap sekuler itu begitu rendah. 请问可以骂人吗？ Apakah saya boleh marah? 可以吵架吗？ Boleh berdebat dengan orang? 可以做一个不三不四的事儿吗？ Atau melakukan sesuatu yang tidak benar? 不可以， Tentu saya tidak boleh. 当然不可以啊！在教会怎么这样做呀？ Karena di gereja tentu saja tidak boleh. 有牧师有传道，有人看呐、干嘛呀？ Karena di gereja ada hamba Tuhan, ada pendeta. 在家可以吗？ Kalau di rumah boleh, 在工作上可以吗？ dalam kerja boleh. 当然可以嘛！这个世界嘛，不是教会。 Tentu saja boleh karena ini adalah dunia bukan gereja. 但是真正改革的精神给我们看到，无论是在市场上或者在我们教堂，一切都是为了荣耀神。 Tetapi semangat reformasi yang sesungguhnya walaupun di dalam dunia ataupun di dalam gereja bahwa semuanya lah untuk memuliakan nama Tuhan. 问题不是在地方， Bukan lagi pada masalah tempat, 不是时间， bukan lagi pada masalah waktu, 而是我们是否在任何时间、任何的地方荣耀主的圣名。 tapi dimanapun kita, di kapanpun kita, kita boleh dipakai oleh Tuhan. 这个是改革家一直不断要归正的。 Inilah reformasi yang terus-menerus berjalan dalam kehidupan kita. 之前在教会历史也曾经发生了。 Dulu di dalam sejarah gereja pernah terjadi 认为呢是牧师传道，教会是比较高的。 beranggapan bahwa hamba Tuhan, gembala sidang, gereja gembala dia posisinya lebih tinggi. 然后呢，我们普通的信徒是没有什么了不起的，不能自己读经。 Kita sebagai jemaat orang-orang biasa, kita lebih rendah kedudukannya dan kita tidak berhak membaca firman 可 Tuhan. 是这个是改革家要反对的， Dan inilah yang ditentang oleh reformator kita. 大家都是一样在神的面前， Bahwa semua kita adalah sama di hadapan 我 Tuhan. 们可以同样荣耀主。 Kita semua boleh memuliakan nama Tuhan. 我们看到12节，耶稣告诉门徒说 Dalam ayat 12 dikatakan kepada kita, 还有很多事我还没有告诉你， banyak hal yang belum kukatakan kepadamu. 因为如果我告诉你，你就担当不了。 Karena aku beritahu kepadamu, kamu tidak dapat menanggungnya. 哎，我思考有什么话当时门徒担当不了呢？ Dan saya memikirkannya kenapa murid-murid pada satu tidak dapat menanggungnya. 很简单，因为当时耶稣还没有上十字架上， Sederhana, karena Yesus belum menggenapkan pekerjaan penebusannya di atas kayu salib. 而且呢还有很多事会发生。 Dan juga banyak kejadian yang akan terjadi. 当时门徒还不明白， Dan murid-murid Tuhan Yesus sama sekali belum mengerti. 连之前耶稣说他要受苦，门徒就说：“哎呀，不可以。” Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus telah mengatakan pada muridnya dia akan menderita dan murid-muridnya semua menentangnya. 哎，我们知道，当耶稣在十字架上死，为我们而死， Dan ketika Yesus menggenapkan penebusan di atas kayu salib, 我们看到了另一面的真理。 kita melihat satu kebenaran.
原来救恩不单单在以色列，而是也是要往外邦人。 Kita melihat bahwa keselamatan bukan hanya untuk Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. 耶稣来不是要建立地上的国度， Karena Tuhan Yesus datang untuk bukan untuk membangun kerajaannya di dunia 而 ini, 是他是要救赎我们。 tetapi Dia untuk menyelamatkan kita. 还有很多当时门徒作为犹太人不明白和接受不了的真理， Karena pada saat itu kebenaran itu belum bisa diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. 而注意一下《使徒行传》10章34和35节曾经记载， Dan dalam kisah Rasul ayat 34 mengatakan pada kita. 10章34节到35节， Kisah para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35 mengatakan. 彼得曾经这样说 Petrus mengatakan, 哇，我现在明白了， oh sekarang saya baru mengerti 无论什么人 siapapun dia, 可以敬畏主， asal dia hormat dan takut pada Tuhan, 他行义， dilakukan kebenaran, 他一定可以讨主的喜悦。 maka orang inilah yang berkenan kepada Tuhan. 之前以色列人、犹太人认为只有他可以荣耀主， Pada zaman dahulu orang Israel merasa dirinya orang Israel lah yang bisa memuliakan nama Tuhan. 耶稣说还有很多事你还不知道。 Maka Tuhan Yesus berkata, banyak hal yang kamu belum mengerti. 当圣灵来，他们明白了，我明白了。 Ketika Roh Kudus telah mereformasi mereka, maka mereka baru mengerti 我们所有人可以荣耀主。 bahwa semua manusia boleh memuliakan nama Tuhan. 保罗曾经这样说， Dan Paulus pernah berkata, 哥洛西书3章23节，无论做什么，都要从心里做，像给主做的，不是给人做的。 dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu kerjakan dari hatimu, kerjakanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 教会历史有一名叫做 Brother Lawrence。 Saya menyukai seorang saudara kita, Brother Lawrence. Brother Lawrence 呢，他曾经记载了他切土豆他说他切土豆为了荣耀神。 Brother Lawrence mengatakan bahwa ketika dia memotong kentang pun adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 我不知道阿姨妇女我们做饭的时候Saya tidak tahu ai, ibu-ibu rumah tangga ketika kalian memasak di rumah, 我要做炒饭， saya bisa memasak nasi goreng. 不单单是因为我爱我的家人， Bukan karena aku hanya mengasihi keluargaku, 因为我要荣耀主的炒饭。 karena aku mau memuliakan nama Tuhan. 凡事我们可以荣耀主， Dalam segala sesuatu tindakan apapun kita bisa memuliakan nama 我们 Tuhan. 吃可以荣耀主， Dalam ketika kita menikmati satu makanan, kita juga boleh memuliakan 我 nama 们睡 Tuhan. 觉可以荣耀主， Dan ketika kita mau tidur, kita pun memuliakan nama 凡 Tuhan. 事都是可以荣耀主， Di dalam segala hal aspek hidup kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. 而不再分高低。 Dan tidak lagi membedakan tinggi dan rendah. 如果我们现在要做宣教， Jikalau kita sekarang harus melakukan tugas misionaris, 我们要做的最好是为了神，而不是为了人。 lakukan yang terbaik bukanlah untuk manusia. 如果我们要工作，做的最好的； Jikalau untuk bekerja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. 如果我们做父母的，我们要做的最好的； Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang terbaik untuk Tuhan. 如果我们要给人，是要给最好的。 Jikalau untuk memberi kepada sesamamu, berikanlah yang terbaik. 不要说我接受的是最好的， Jangan beranggapan yang saya terima yang terbaik, 但是我们是要给最好的。 tapi yang kita berikanlah yang terbaik. 什么是最好的，都是为了主的圣名。 Apapun yang terbaik, biarlah kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. 无论在我们的日常生活，或者在教会，我们要取得一个平衡。 Baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam gereja, kita ada keseimbangan di antaranya. 不是说在家里工作也是荣耀主吗？ Apakah kita di rumah bekerja, kita boleh memuliakan nama Tuhan? 是的。 Betul. 在工作上，我是否是荣耀主？在学业上荣耀主是吗？是的。 Ketika saya bekerja, saya berstudi, saya boleh memuliakan nama Tuhan? Betul. 但是如果我们有能力、有时间、有这样主的使命感动我们，我们也要一定在教会服侍。 Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita misi untuk melayani Dia. 在教会我们要服侍神， Di gereja kita melayani Tuhan. 在市场上我们要荣耀神。 Di dalam dunia kita memuliakan Tuhan. 如果你要在教会侍奉， Jikalau kita di gereja kita melayani, 但是我不想侍奉，因为我怕，因为人太少了。 dan kita melihat yang melayani itu begitu sedikit, maka kita takut untuk melayani. 如果我服侍，等一下我比较麻烦，工作比较多。 Karena sedikit yang melayani, maka saya akan lebih repot nanti ketika saya melayani. 有一位归正派的牧师曾经这样说： Ada seorang pendeta dari Reform mengatakan, 教会时常出现一个现象，叫做又是你又是你的现象。 di gereja ada satu fenomena di mana
dikatakan kamu lagi, kamu lagi. 哎呀，又是你宣教，又是你正道，又是你翻译， Oh, kamu lagi yang melayani, kamu lagi yang berkhotbah, kamu lagi yang menerjemah. 啊，又是你唱歌啊， Oh, kamu lagi yang menyanyi. 看起来又是你，又是你，好像是负面的， Sepertinya kata kamu lagi itu berkonotasi negatif. 但是又是你是好的， Sebenarnya kamu lagi itu adalah baik, 没有什么错的， tidak ada yang salah. 因为上帝喜悦，如果我们全心全意来服侍他。 Karena Tuhan berkenan kepada orang yang melayani dengan kesungguhan hati. 而当我们越努力的时候， Dan ketika seorang melayani dengan sungguh-sungguh, 神会认真的给我们任务和使命来完成。 Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi pekerjaannya untuk kita. 热情的侍奉从来没有错， Melayani dengan sungguh-sungguh itu tidaklah salah. 因为具有永恒的价值。 Karena melayani itu punya nilai kekekalan. 因为我们回去天堂的时候，我们不是唱歌睡觉， Karena pada saat kita kembali ke surga, di sana bukan hanya untuk nyanyi-nyanyi dan tidur-tiduran 但 saja. 是还有更多的事，神有交托给我们去 Karena 完 lebih 成。 banyak lagi pekerjaan yang akan Tuhan percayakan pada kita. 正如保罗曾经说过， Seperti Paulus mengatakan, 我们目前所做的是我们要以喜乐和赞美的心去做， apapun kamu kerjakan pada saat ini, kerjakanlah dengan syukur dan rasa sukacita. 正如我们品尝了永恒一样。 Karena kita sedang menikmati daripada pekerjaan yang bernilai kekal ini. 我们邀请无论是侍奉的人，现在已经侍奉的人， Saya mengajak kita yang sudah melayani pada saat ini, 或者现在我还没有侍奉的人， ataupun pada saat ini yang belum melayani. 我们看到我们教会也是刚刚庆典了我们的纪念日， Dan kita telah baru saja memperingati hari ulang tahun gereja kita. 主的大功还有很多等我们去完成。 Pekerjaan besar dari Tuhan sedang menantikan kita untuk kita kerjakan. 侍奉的人继续加油， Yang sedang melayani, bekerjalah lebih giat. 还没有侍奉的人， Yang belum melayani, 无论在何地何处， walaupun dimanapun Anda pada saat ini, 你要付出最好的。 berikan yang terbaik untuk Tuhan. 今天我要做一个结论： Hari ini kita masuk kepada kesimpulan 改革是上帝主要的运动， bahwa reformasi adalah daripada Tuhan sendiri 到现在还是不断的继续下来。 dan terus berlangsung sampai pada saat ini. 如果我们今天听了上帝对我们说话， Dan hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. 如果我们听了上帝对我们说话，我们不要听而不见， Dan setelah kita dengarkan firman Tuhan, janganlah kita abaikan. 不要硬着我们的心， Janganlah keraskan hatimu. 依靠圣灵吧， Mari kita bersandar kepada Roh Kudus. 活出三大精神， Menghidupi 3 semangat ini. 改善自我的精神， Semangat mereformasi diri sendiri. 回到真理的精神 Semangat kembali kepada kebenaran. 和荣耀主的精神。 Dan boleh memuliakan nama Tuhan. 那这样的话，改革不只是空号， Maka reformasi ini bukanlah reformasi hanya slogan saja. 或者谈过去的事儿， Atau membicarakan tentang masa hal yang lalu. 而是活生生改变我、改变世界 Tapi 的精神。 sungguh-sungguh mempunyai dampak pada kehidupan kita dan kehidupan dunia ini. 我们一起祷告， Kita masuk di dalam doa. 主啊，我们非常的感谢你， Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. 你特别的恩待我们， Karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. 你呼召我们、改革我们。 Engkau memanggil kami, mereformasi kami. 如果你愿意的话， Jikalau Engkau berkenan ya 我 Tuhan, 们愿意被主使用， kami mau dipakai oleh Engkau. 无论在何地何处。 Walaupun dimanapun pada saat 我 ini, 们首先要改变我们不良的行为， Tuhan kami mau merubah tingkah laku kami. 我们要好好把我们的思想放在真理之下， Kami mau membawa pemikiran kami kepada kebenaran daripadamu. 然后我们无论在教会，无论在我们生活当中，无论在工作上，我们荣耀主的圣 Dan 名。 dimanapun kami pada saat ini, baik di dunia maupun di dalam gereja, kami boleh memuliakan namamu. 我们求你保持 Kami 改革 mohon 精神。 Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat reformasi 我 ini. 们这样祈求祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求。 Kami berdoa memohon di dalam nama yang penuh keberkemenangan dalam Kristus Yesus. 阿门。 Amin.